Seterusnya kita lihat apakah kepribadian Nabi sebelum Nabi ini dilantik menjadi Rasul. Sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul, Nabi terkenal dengan beberapa sifat yang baik. Iaitu yang pertama, Nabi ini merupakan seorang yang amanah. Amanah ni maksudnya dia melakukan tugasan dengan sempurna, tidak menipu dan sebagainya lah. Jadi contohnya Nabi Muhammad SAW pernah ditugaskan untuk menjaga perniagaan Siti Khadijah. Siti Khadijah ni dulu merupakan seorang usahawan ataupun ahli perniagaan. Jadi Nabi ni disebabkan seorang yang amanah, Nabi diberikan kepercayaan oleh Siti Khadijah, sehinggalah Siti Khadijah sendiri yang meminang Nabi SAW kerana sangat tertarik dengan sifat yang ada pada Nabi. Yang kedua, Nabi ini juga sentiasa bercakap benar dan bersifat adil. Maksudnya Nabi ini tidak pernah menipu dan mempunyai sifat keadilan yang sangat tinggi. Kerana contohnya ketika peristiwa Hajarul Aswad terkeluar daripada Kaabah akibat peristiwa banjir yang berlaku di Mekah. Jadi masyarakat Mekah ataupun kabilah puak-puak di Mekah ni bergaduh siapa yang perlu letakkan Hajarul Aswad ni di Kaabah semula. Jadi mereka setelah berbincang, akhirnya Nabi Muhammad SAW yang dilantik ataupun diberikan kepercayaan untuk menentukan siapa yang akan meletakkan Hajarul Aswad. Jadi peristiwa ini berakhir dengan Nabi menyediakan satu kain warna putih, dan setiap penjuru kain itu dipegang oleh ketua-ketua kabilah, dan Nabi meletakkan Hajarul Aswad itu di tengah-tengah kain, dan dibawa bersama oleh semua kabilah-kabilah ke Kaabah. Dan ketika itu masyarakat Mekah sangat menghormati Nabi dengan sifat keadilan yang ada pada Nabi. Yang ketiga, Nabi ni tidak suka membuang masa. Maksudnya Nabi ni tidak sukalah membuang masa dengan perkara-perkara yang tidak baik. Contohnya ketika Nabi duduk dengan ibu susuan Nabi, iaitu Halimatus Sa'diyah, Nabi suka menolong Halimatus Sa'diyah ni mengembala kambing, kan. Dia bukanlah suka bermain setiap masa nak main. Nabi juga suka tolong walaupun ketika itu Nabi masih kecil, tapi Nabi suka menolong orang lain ataupun Halimatus Sa'diyah untuk mengembala kambing, kerana Nabi tidak suka membuang masa dengan perkara-perkara yang sia-sia. Okey. Yang keempat, Nabi juga seorang yang sopan santun. Maksudnya Nabi ni sentiasa bercakap lemah lembut, sentiasa tersenyum, sentiasa bertegur sapa dengan orang lain, dan Nabi juga merupakan seorang yang pemaaf. Nabi suka memaafkan orang lain. Seterusnya kita lihat apakah kepribadian Nabi ketika menghadapi tentangan daripada masyarakat Mekah. Okay, contohnya yang pertama, Nabi ni bersifat sabar dan tabah. Maksudnya ketika Nabi berdakwah, Nabi ditentang oleh beberapa orang yang dekat ataupun dari keluarga Nabi sendiri, seperti Abu Lahab. Abu Lahab ni merupakan pakcik Nabi, merupakan pakcik yang betul lah. Kemudian Abu Lahab telah menuduh Nabi dengan bermacam-macam tuduhan, penipu dan sebagainya. Jadi kita sebagai anak buah, kan, kalau pakcik kita kata kita ni menipu, kata kita ni orang yang tidak baik, jadi kita mesti rasa sedih, betul, kan. Jadi begitulah Nabi juga merasa sedih dengan perkara tersebut, tetapi Nabi tetap sabar dan juga tetap tabah dengan apa yang berlaku. Yang kedua, Nabi ni berpendirian teguh. Berpendirian teguh ni maksudnya ketika Nabi ingin menyampaikan dakwah, orang-orang Mekah ataupun ketua-ketua orang masyarakat Mekah di Mekah ni menawarkan harta dan juga kuasa
kepada Nabi. Maksudnya ketua-ketua dekat Mekah ni dia offer dekat Nabi, Nabi, biar aku bagi kau harta, aku bagi kau jawatan, yang penting kau berhenti berdakwah, jangan sampai ke Islam lagi. Mereka tawarkan begitu. Jadi tetapi Nabi ni sebabkan ada pendirian teguh dalam diri dia, dia menolak semua tawaran-tawaran tersebut dan tetap mengharungi cabaran dalam berdakwah. Dan yang ketiga, Nabi ni bijak merancang. Bijak merancang ni maksudnya Nabi ni mempunyai perancangan dalam dakwah. Tidak orang panggil sembrono kan. Nabi ni melakukan perancangan yang teliti. Contohnya seperti peristiwa hijrah kan. Semasa Nabi nak berhijrah daripada Mekah nak berpindah ke Madinah, Nabi melakukan perancangan yang sangat baik. Contohnya Nabi melalui jalan yang tidak biasa dilalui oleh orang Mekah, melalui jalan yang sedikit jauh. Kerana apa? Kerana ketika itu Abu Jahal merupakan salah seorang penentang Nabi yang telah merancang untuk membunuh Nabi. Jadi Nabi melakukan perancangan yang lebih hebat. Nabi melalui jalan yang berbeza daripada biasa. Dan banyak lagi kisah-kisah yang akan kita pelajari tentang bagaimana Nabi ni mempunyai perancangan yang sangat bagus dalam dakwah Nabi, sehingga Islam akhirnya tersebar dan sampai kepada kita di negara ini. Jadi itu saja untuk tajuk kita kali ini. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.